warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Dr. Rozan Nizam Zakaria. Hari ini kita sambung diskusi tentang isu kesihatan mental. Macam biasa kita dah jumpa teknik baru, kita dah tak perlu tengok muka Dr. Nizam lagi. Kita akan gunakan metod conteng-conteng untuk kita belajar tentang kesihatan mental. So saya dah berkongsi banyak topik sebelum ni. Kita cerita tentang anxiety, depression, psikosis, bipolar. So hari ni saya nak cerita tentang satu topik yang saya tak pernah lagi kongsikan dalam saya punya Facebook atau YouTube sharing, iaitu berkenaan dengan PTSD. So apa PTSD ni? Banyak betul huruf ya. So PTSD ni merujuk pada salah satu jenis penyakit mental yang sebenarnya adalah short form untuk apa dia? So P is post, T is traumatic, S is stress, D is disorder. Alright, so bermaksud kecelaruan, gangguan pasca trauma. So maksudnya trauma berlaku. So selepas trauma berlaku stres yang signifikan sehingga menjadi apa yang kita panggil sebagai penyakit. So apa dia penyakit PTSD ni? Alright, so jom kita belajar. So macam biasa, untuk diagnose penyakit mental, dia mesti berdasarkan set of symptoms ataupun gejala. So apa dia gejala PTSD yang kita kena tahu? Alright, so kita tukar colour sikit, bagi cantik sikit. PTSD kita bagi merah. Okay, so ada 4 kategori gejala utama dalam PTSD. Alright, so gejala yang pertama, dia mesti ada berlaku trauma. So trauma dalam hidup dia ni berlaku sama ada dia experience sendiri atau sendiri alami, ataupun dia witness, menyaksikan. Maksudnya orang lain yang hadapi trauma tu, tapi dia directly witness, menyaksikan trauma. Dan trauma tu biasanya datang dalam 2 bentuk, sama ada sexual assault ataupun physical. Okay, so dia mesti 2 bentuk ini. So sexual contohnya rape, okay, sodomy ataupun anything related to sexual. Dan physical ni maybe yang paling common adalah accident. Okay, dan biasanya dia berbentuk near death ataupun life threatening. Maksudnya hampir-hampir menyebabkan kematian. Alright, so itu pertama, dia mesti alami trauma. So sini berlaku trauma tu, so simptom tu mesti berterusan lebih daripada 1 bulan. Okay, sebab bila orang hadapi trauma, dan siapa pun hadapi trauma dalam hidup, dan kebiasaannya dia memang akan alami tekanan lah. Okay, semacam kita lepas accident, kita terkejut, malam tak boleh tidur, tapi kebiasaannya dia akan settle dalam beberapa hari. Dan tapi kalau gejala yang kita alami itu berterusan lebih daripada 1 bulan, maksudnya masih lagi alami dan berterusan, tak settle-settle, dan mungkin anda alami apa yang kita panggil sebagai PTSD. So ni yang pertama, so dia alami trauma. Yang kedua, dia alami apa yang kita panggil sebagai recurrent intrusion. Okay, so intrusion ataupun re-experiencing. Okay, so maksudnya benda ni dah berlaku dah bulan lepas, tetapi dia ada pengalaman di mana dia asyik teringat kembali atau diingatkan kembali berkenaan memori ataupun kejadian tersebut. So kita panggil intrusion. Intrusion ni maksudnya dia masuk dalam kepala kita. So pengalaman tu mungkin datang dalam bentuk flashback. Okay, so flashback dia dapat gambaran dalam kepala seolah-olah ditayangkan semula, ataupun mungkin datang dalam bentuk apa yang kita panggil sebagai nightmares. Maksudnya dia tidur, datang balik ingatan tersebut. Dia tidur, dia datang balik ingatan tersebut. Okay, so bila dia berlaku secara berulang tanpa orang tu ingini, dan dia intrusif, dia mengganggu, maka kita panggil dia sebagai presence of intrusion. Ini symptoms kedua. Okay, yang ketiga, symptoms yang kita panggil sebagai avoidance. Okay, so avoidance ni maksudnya dia datang perasaan ataupun tingkah laku yang secara
persisten, secara berterusan ingin mengelak daripada sebarang rangsangan yang berkaitan dengan trauma. So maksudnya contoh kalau dia accident for example, so lepas pada kejadian tersebut dia mengelak untuk naik kereta, dia takut untuk memandu semula, dia takut bila tengok berita-berita mengenai kematian dalam berita mengenai kemalangan dalam TV contohnya, so dia avoid. Dan so kalau avoidance tu berterusan, so dia penuhi simptoms yang ketiga. Simptoms yang keempat adalah dia ada apa yang kita panggil sebagai negative alteration in mood ataupun kognitif. Okey. So maksudnya apa? Maksudnya lepas berlaku kejadian trauma ni, dia punya mood dan fikiran dia terganggu. Terganggu dalam bentuk apa? So contoh mood yang dia jadi irritable, marah-marah. And so ataupun dia jadi down, sedih. So mood ni terganggu. Kognitif ni fikiran atau cara kita berfikir. So contohnya lepas kejadian tu dia jadi pelupa, dia jadi tak ingat, dia jadi tak boleh mengingati and certain aspect of the trauma contohnya. Okay, so ini gejala yang ketiga. Kemudian gejala yang keempat, yang kelima, nombor pun dah tak betul-betul lah. Okay, so gejala yang kelima adalah dia jadi kalau dalam bahasa perubatan kita panggil hyperarousal. Okey, tapi bahasa mudahnya adalah dia jadi mudah terkejut. Okey, so arousal ni terjagalah. Okey, so maksudnya dia mungkin susah nak tidur contohnya, atau sentiasa cemas, dia jadi mudah terkejut dan dengar startle, dan maksudnya ada bunyi sound sikit-sikit pun ataupun bunyi kereta lalu pun, bunyi motor, dia jadi tak tentu arah dan dia jadi terkejut, jadi trauma. And so bila ada empat simptom ini selepas trauma, so yang utama dikenal trauma. So lepas berlaku trauma dalam dalam lebih dari 1 bulan, empat gejala ni berlaku, maka kita panggil dia PTSD. Tapi dia ada syarat sampingan. Dan syarat sampingan dia apa? So symptoms yang kita kata PTSD tadi tu, nombor 1, dia mesti lebih daripada 1 bulan. Yang kedua, dia mesti severe enough untuk affect function. Okay, so ini gejala yang penting untuk kita faham dalam mana-mana masalah mental, iaitu dia mesti mengganggu fungsi personal kita, maksudnya hidup kita terganggu secara personal. Yang kedua, dia mengganggu interpersonal ataupun social kita, maksudnya disebabkan simptom tu kita jadi tak nak jumpa orang, dan maknanya teruk sangat simptom tu sampai kita tak boleh bersama dengan keluarga. Yang ketiga adalah dia mengganggu fungsi occupational, dan maksudnya disebabkan gejala-gejala yang ada tu kita tak boleh nak kerja, tak boleh nak belajar kalau student. And so kalau ada simptom PTSD tempoh masanya mencukupi dan dia mengganggu fungsi, maka kita panggil gejala tersebut sebagai PTSD. So apa kita nak buat bila seseorang ada PTSD? So PTSD ni mesti dirawat. Okay, so yang pertama mesti dapatkan assessment daripada doktor. So tak boleh rawat, tak boleh kita panggil apa? Nilai penyakit kita sendiri, self diagnose. So kena dapatkan assessment doktor. Yang kedua, dan kita kena rawat dengan treatment yang datang dalam bentuk biologi, psikologi, dan social dan spiritual. Dan so rawatan dia mesti datang dalam empat bentuk ini, dan barulah rawatan tu holistik. So rawatan dalam bentuk biologi apa? So setengah keadaan memerlukan seseorang tu dirawat dengan ubat, and so doktor akan bagi ubat jenis antidepressant. Yang paling lazim kita guna adalah ubat jenis SSRI. Ini nama jenis ubat lah, Selective Serotonin Reuptake Inhibitor. Dan contohnya sertraline, fluoxetine, fluvoxamine, escitalopram. Itu jenis-jenis ubat dalam kategori SSRI. So doktor akan tentukan. So bila kita ambil ubat ni, kita kena faham dulu kenapa kita ambil ubat, apa kesan dia, apa efek dia. Itu rawatan dalam bentuk ubat. Kedua, rawatan dalam bentuk psikologi. So contohnya counselling ataupun terapi yang spesifik. Dan contohnya CBT. So ini terapi lah. Maksudnya kita jumpa psikologis ataupun kaunselor yang train untuk buat terapi bagi pesakit PTSD. So daripada situ dia akan rawat kita
berdasarkan apa yang kita panggil sebagai talking terapi. So maksudnya melalui percakapan bercakap dengan modul-modul tertentu, dia akan bantu kita hadapi gejala-gejala PTSD yang kita alami tersebut. Yang ketiga, bantuan dalam bentuk sosial. So ada setengah-setengah orang contohnya dia perlu bantuan di tempat kerja. Contohnya yang common berlaku kalau di US, kita selalu dengar tentang orang yang dapat PTSD selepas pasca peperangan. Jadi perlu ada bantuan dalam bentuk sosial, dalam bentuk kerja, modifikasi tempat kerja dan sebagainya. So itu dalam bentuk sosial lah. Alright. Yang keempat is spiritual. And so spiritual ni pun juga perlu untuk kita include kan, sebab ada kalanya bila orang tu alami trauma, dia datang fikiran-fikiran seperti kenapa Allah buat dia macam ni, kenapa Allah buat dia diuji dia macam ni, dan kenapa mak dia meninggal, kenapa anak dia meninggal. So persoalan-persoalan ini ada kalanya dia berkait dengan pertautan kita dengan Allah melalui qada dan qadar. And so ada orang dia diuji sampai dia hilang kepercayaan terhadap perancangan Tuhan dan sebagainya. So kita kena faham kenapa ia berlaku, dan dalam keadaan beremosi ada kalanya kekuatan spiritual kita itu diuji. So ada kalanya aspek ini juga perlu dibantu oleh seseorang kepada seseorang yang mengalami apa yang kita sebut sebagai PTSD. So that is what PTSD in essence. Kita belajar tentang apa gejala-gejala PTSD dan bagaimana PTSD dikesan, didiagnose dan kemudian dirawat. Jadi sekiranya anda mengalami gejala-gejala yang saya sebut tadi tu, so nasihat saya adalah dapatkan bantuan. Anda tidak perlu hadapinya secara bersendirian. PTSD adalah sesuatu yang boleh dirawat, insya-Allah. So sama-sama kita sebarkan ilmu berkenaan PTSD ini kepada mereka yang mungkin mengalami. Dan so mungkin dengan perkongsian anda tersebut, seseorang yang menderita dalam senyap dan akhirnya menemui jawapan apa yang dia alami dan menemui bantuan. Alright, terima kasih sekali lagi. Seperti biasa, like and share, komen kalau ada sebarang persoalan ataupun sebarang topik yang anda ingin saya kongsikan. So follow dan subscribe channel saya Dr. Nizam Zakaria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.